Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkati kita. Menyambung bacaan kita pada pagi ini dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz, menelusuri keagungan Al-Quranul Karim dan menghayati dan menambahkan keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Dan kita masih lagi dalam menjawab syubhah-syubhah bagi golongan yang tidak meyakini atau enggan menerima bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat dari sudut bahasanya, dari sudut balaghah kefasihannya. Dan kita dah ambil 4 syubhat dan jawapan-jawapannya. Syubhat yang sebelum ni kita ambil ialah dia kata kalau Al-Quran itu datang dalam uslub orang Arab, ya, maka kenapa kita boleh kata bahasa itu sendiri adalah mukjizat Al-Quran, sedangkan kalau kita kata Al-Quran itu mengikut uslub Arab dan tidak ada sebarang perbezaan, maksudnya dari sudut apa yang Al-Quran cakap itu ialah seperti bahasa orang Arab yang ada pada zaman tersebut. Kenapa, macam mana bahasa itu boleh jadi mukjizat? Ya, kita dah jawab bahawa bahasa itu sendiri ada peringkat-peringkatnya dalam segi kefasihan. Ya. Jadi mukjizat Al-Quran dari segi balaghah itu adalah pada tahap kefasihan, tahap balaghah yang tertinggi, yang manusia biasa tak boleh mencapai. Dengan fitrahnya, dengan begitu sahaja dia tak boleh nak bercakap dengan kefasihan yang macam itu hebat. Ya. Di mana manusia itu kok mana fasih pun dia mesti ada. Kita tengok orang yang ahli syair, sastrawan ke apa ke, sehebat mana dia pun, dia mesti ada syair dia yang lemah, yang boleh dikritik. Tapi Al-Quran ni tidak ada wajah untuk kita mengkritik dari segi tata bahasanya, dari segi pemilihan kalimahnya, dari segi cara ayat itu disusun. Kenapa dekat sini dia guna ayat yang panjang, kenapa di sini dia guna ayat yang pendek. Semuanya bersesuaian. Ya. Walaupun cerita tu diulang banyak kali tapi dengan uslub yang berbeza, yang manusia mungkin tak mampu nak buat. Kan? Manusia tak mungkin nak mampu nak buat macam yang disebutkan. Kemudian datang dia kata syubhat yang ke-5. Dia kata sayaqulu sa'il إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع لقد أغلقتم عنا بهذا البيان بابا من الشك ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه بابا جديدا ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى فما نرى إذن علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي حدثتمونا عنه أمرا مشاعا يجري في أساليب الناس كما يجري في القرآن ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه إليها فطرته ومواهبه وأن اختلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم إنكم لتستطيعون أن تحصوا في اللغة العربية صورا كلامية بعدة الناطقين بها
بحيث لا تجدون كاتبا يكتب كما يكتب كاتب آخر على السواء ولا قائلا كذلك، بل أنتم لا محالة واجدون عند كل واحد منهاجا خاصا في الأداء، فليس البدوي كالحضري ولا الذكي كالغبي، وليس الطائش كالحليم ولا المريض كالسليم، وليس الأدنى في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى ولا الأعلى يستطيع النزول إلى الأدنى، بل المتشابهان فطرة ومزاجا، المتساويان تربية وتعليما، قد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على صورة واحدة. فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف تعدون عجزهم عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه؟ أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض القرآن كلاما بشريا كسائر كلام البشر، غير أنه اختص أسلوبه بصاحبه كما اختص كل امرئ بأسلوب نفسه. Kesimpulan syubhat yang kelima ni, dia kata okeylah, kamu dah bagi kami satu keyakinan bahawa walaupun bahasa Arab itu satu, tetapi peringkat kefasihan manusia berbeza-beza. Jadi sebab itu kita kata Al-Quran boleh menjadi mukjizat dari sudut, Al-Quran itu mukjizat dari sudut bahasanya. Walaupun dia bahasa Arab, Abu Jahal cakap bahasa Arab, Abu Lahab cakap bahasa Arab, Nabi SAW cakap bahasa Arab, tetapi tak sama bahasa Arab Quran dengan bahasa Arab makhluk. Kerana bahasa Arab Al-Quran yang Tuhan cakap ini, fasahahnya, balaghahnya adalah yang tertinggi. Sekarang dia kata, tapi kamu sekarang sudah buka satu syubhat baru, dia kata. Ni pok-pok ni dia kata, kami sekarang dapat satu pandangan baru yang mana nampaknya hujah kamu ni tak kuat juga, dia kata. Pasal kalau dah macam tu, kalau kita kata manusia ni sendiri dia berbeza-beza dari sudut kemahirannya dalam bercakap, dari sudut kemahiran uslub berkata-kata. Setiap orang ada cara bercakap masing-masing, uslub masing-masing. Dan kita dapati sesama manusia ni pun, sesama yang bercakap satu bahasa yang sama, tak mampu nak tiru uslub orang lain. Tak. Maknanya orang yang didikannya dalam sastra kurang macam kita, boleh tak kita nak lawan cara bercakap sastrawan negara atau munshi dewan yang mereka ni orang yang menguasai bahasa Melayu? Bolehkah sahabat-sahabat sendiri radhiyallahu anhum menyamai kefasihan dan balaghah cakap mereka dengan balaghah Nabi SAW dan seterusnya tabi'in? Sesama manusia ni sendiri, kita tak boleh tiru kefasihan dan kepetahan orang yang lain. Dan setiap orang ada dia punya derajat masing-masing, tahap masing-masing. Jadi kalau macam itu, dia kata, maknanya Al-Quran ni, dia ada uslub dia yang tersendiri, yang berbeza dengan cara cakap orang lain, tapi tak menjadikan dia kalam Tuhan. Maknanya dia satu gaya bahasa yang khusus dengan orang yang menuturkan, orang yang menulis dia. Ya? Dan sebagaimana kita kata, sesama manusia tak boleh nak tiru kepetahan orang lain, bukan satu mukjizat bagi kepetahan orang itu. Kita tak nak tiru sastrawan negara punya kepetahan, bukan bermakna percakapan ucapan dia mukjizat.
Jadi dia kata samalah Al-Quran. Bukanlah mukjizat dari sudut bahasanya, tetapi dia hanyalah sekadar satu uslub yang tersendiri yang memang manusia itu tak boleh nak tiru uslub manusia yang lain. Dia kata macam tu. So dia guna balik kita punya jawapan bahawa bahasa tu ada dia punya tahap masing-masing, tahap kepasihan yang berbeza untuk dia buat syubhat baru. Dia kata kalau dah macam itu, dia kata mana Al-Quran ni bukanlah satu yang special. Sebab semua orang ada tahap kepetahan masing-masing. Jadi dia kata mungkin ni kalau kita kata Al-Quran ni inilah tahap kepetahan Nabi Muhammad SAW sebagai misal. Kalau kita kata Nabi yang karang Quran. Jadi dan orang tak boleh tiru. Orang tak boleh tiru. Itu dia kata bukan satu perkara yang pelik. Kerana memang kita tak boleh tiru orang yang uslub bahasa orang lain. Itu syubhatnya. Okey. Sekarang kita lihat jawapannya. وجوابنا لهذا القائل أن نقول له لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إنما هو صورة تمليها عليه فطرته ومواهبه ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك أثرها من التفاوت في صورة كلامهم ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورا متشابهة من القول فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة. كل هذا نسلمه ولا ننكره. Mula-mula Syekh kata jawab kita ialah yang pertama sekali kita tak ada masalah, tak ada isu, kita tak menolak dan tidak mengingkari bahawa betul lah bahawa setiap orang bercakap mengikut fitrah dan kebolehan masing-masing. Setiap orang ada dia punya kebolehupayaan yang Tuhan Azza wa Jalla bagi, yang dengan kebolehupayaan itu mereka masing-masing pandai bercakap. Ada orang diberi kepetahan bercakap lebih daripada orang yang lain dan seterusnya. Ada orang yang pandai bercakap untuk diplomasi. Ada orang yang pandai bercakap untuk mengugut. Ya, lepas kita tengok dia ni kalau nak cakap bab diplomasi kita kena hantar dia. Dia pandai dalam bab tu. Dia ni kalau kita nak ugut-ugut sikit hantar dia ni. Dia pandai cakap bab-bab macam tu. Kan? Dia maknanya setiap orang ada cara, uslub tersendiri. Dan kita tidak ingkar bahawa kemahiran dan kebolehupayaan ini disebabkan ia berbeza-beza peringkatnya di sisi kebanyakan manusia, tidak dia meninggalkan bentuk kalam, bentuk percakapan yang berbeza. Ya. Dan tidak juga kita ingkari bahawa fitrah dan anugerah kebolehupayaan itu jikalaupun ianya intashabahat inda fariqin minan nas fa'amlat alaihim suwaran mutashabihah min al-qawli fa'innaha la tukhrijuha fi 'ammatil amri suratan wahidah. Bahawa walaupun dia bercakap dalam pelbagai cara satu orang itu, tetapi kita akan dapat satu pattern dalam cakapan dia sehingga kita boleh kenal kata ni perkataan dia. Kan? Hanya cara kita detect, kita tahqiq makhtutat masalahnya. Kan? Macam mana kita dapat tahu? Macam kita tengok, oh ni uslub. Walaupun korang tu tulis di kitab, ulama tulis kitab dalam berbagai bidang. Dia tulis kitab dalam usul fiqh, dalam fiqh, dalam akidah, dalam tafsir. Ya. Tapi kita tahu ini uslub ulama ni. Kan? Cara cakap dia tu macam cara kawan ni. Kan? Ada kitab lain pula dinisbahkan kepada penulis. Tapi bila kita cek-cek, gaya bahasa, cara cakap tak sama ni. Kan? Jadi kita kata nisbah ni tak betul.
Kullu hadha nusallimuhu wa la nunkiruh. Semua benda ni kita tak ingkar, kita terima. Betul lah, memang macam itulah realitinya. Walakinnahu la yadurruna wa la yuhinu min hujjatina syai'a. Tapi dalam masa yang sama, hujah kami tidak lemah. Tidak memudaratkan hujah kami yang pertama, yang awal sebelum ini. Ya? Dan tidak melemahkan hujah kami. ذلك أننا حين تحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئون بنفس صورته الكلامية كلا ذلك ما لا نطمع فيه ولا ندعو المعارضين إليه وإنما نطلب كلاما أيا كان نمطه ومنهاجه على النحو الذي يحسنه المتكلم أيا كانت فطرته ومزاجه بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة فالأمر الذي ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء وفيه يتماثلون أو يتقاربون وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. Sebab apa? Sebab apa yang kita dakwa, yang Al-Quran tidak boleh dicabar, yang kita cabar orang. Kalau betul kamu kata kamu ni hebat, nak cabar Quran, mai cabar. Kita bukan mencabar untuk dia mengubah style dan lenggok dan uslub dia dan fitrah dia dalam bercakap. Tetapi yang kita nak daripada mereka yang nak mencabar Al-Quran, supaya mereka membuat satu ucapan, satu perkataan yang dari segi ukuran ilmu bayan, ilmu balaghah menyamai kehebatan dan setanding dengan balaghah Al-Quran. Bukan mesti sama sebiji dengan Al-Quran, sebab itu orang tak ada sebut dalam Al-Quran. Ayyatu bimithli hadzal Quran. Yang sebanding, yang sama timbangan, yang setara. Walaupun dalam uslubnya yang khas, tak ada masalah. Memang itu manusia, setiap manusia ada dia punya pattern bercakap dia sendiri. Tetapi nilai balaghah itu setanding dengan nilai balaghah Al-Quran. Itu yang kita kehendaki. Dan didapati manusia tak mampu buat macam itu. Jangan kata nak buat yang sebiji macam Al-Quran. Yang setanding, senilai, setaraf. Maknanya perkataan dia duduk sama tinggi, sama rendah, berdiri sama tinggi dengan nilai balaghah Al-Quran. Itu yang kita cabar. Ya. Dan pada nilai inilah hakikatnya ahli-ahli balaghah, sastrawan-sastrawan, orang-orang syair duduk bertanding sesama mereka, betul tak? Pertandingan pidato, pertandingan syair, pertandingan debat. Setiap orang bercakap mengikut kemahiran dan kepetahan masing-masing. Tetapi kita dapati kepetahan A dan kepetahan B, walaupun A dan B mempunyai gaya yang berbeza, uslub yang berbeza, tetapi setara, sebanding. Sama-sama petah. Ya. Itu maksudnya, sebab itulah katalah dua orang bertanding pidato. Kan? Tahun ni kau ni menang, tahun depan dia ni menang. Mereka ni semua Johan dalam pidato. Maknanya mereka ni semua setaraf, sebanding kemahiran mereka dalam menuturkan perkataan. Walaupun setiap orang ada dia punya mizaj, dia punya kecenderungan, dia punya tersendiri. Okay. Sekarang saya akan bagi contoh supaya kita lebih nampak. Jadi, ahli balaghah
zaman musyrikin jahiliyah dulu, zaman Nabi SAW, mereka tak mampu nak buat satu ayat, satu syair, satu pidato yang kepetahannya sebanding dengan kepetahan Al-Quran. Ya. Bukan kita suruh dia tukar dia punya style. Tak ada masalah untuk dia berpidato atau dia bersyair dengan style dia sendiri, dengan uslub dia sendiri, dengan kemahiran yang dia ada. Tetapi pastikan level itu sama dengan Quran. Tidak ada yang mampu. Misal yuwaddihu maqsud al-mumathalah al-mutahadda biha. Kita bagi misal. Apa maksud misal setara dengan Quran yang Allah Ta'ala cabar orang buat? Apa dia? فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا الاختلاف ضربنا لك مثلا قوما يستبقون إلى غاية محدودة وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعا لا يزاحم بعضهم فيه بعضا ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبه بل جعل كل منهم يذهب في طريقه الخاص به موازيا لقرنه في المبدأ والوجهة ثم يكون منهم المجلي والمصلي والمقفي والتالي ويكون منهم من لا حظ له في الرهان ويكون منهم المتكافئون المتعادلون وهكذا تراهم وهم مختلف المنازل يقع بينهم التماثل كما يقع بينهم التفاضل بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إلى الغاية المشتركة. Kita bagi misal orang lumba lari. Setiap pelumba diletakkan pada track yang khusus. Betul tak? Dia tak boleh masuk track kawan dia. Ya? Setiap pelumba ada dia punya track masing-masing duduk dalam track. Ya? Tetapi matlamatnya sama. Garis penamatnya sama. Jaraknya sama. Dan bila mula berlari, setiap orang berlari dengan gaya tersendiri. Ada orang kakinya, langkahnya lebih luas. Ada orang langkahnya lebih kecil. Akhirnya dalam berlumba itu ada yang pergi ke depan, ada yang belakang dan ada yang seri. Tidak? Ada orang lumba lari bertanding seri, sama-sama sampai. Ada tak ada? Ada. Seri itulah yang kita nak masukkan. Kan? Maknanya hang boleh tak seri dengan tata bahasa dan kefasihan Al-Quran. Orang masuk pertandingan pidato, pertandingan syair. 2 orang dapat tempat pertama. Seri. Ya? Ada orang masuk pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran. Ya? Dapat seri. Ya? Jadi makhluk boleh seri. Ya, walaupun masing-masing dengan cara masing-masing, tapi dia boleh ada kategori yang namanya seri. Maknanya setara. Jadi itulah kita nak kata, cabaran kepada orang yang nak buat Quran. Tuhan cabar dia buat seri dengan Quran, bukannya sebiji, bukannya mesti exactly ayat Quran. Tetapi dia boleh buat satu ayat, satu jumlah, satu perkataan yang kefasihannya, kepetahannya, nilai kesusastraannya setara dengan nilai kesusastraan dan kepetahan dan kefasihan Al-Quran. فكذلك المتنافسون في حلبة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق التي يرضاها وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منها
Wa idh ikhtalafatil madhahib allati intahaha kullun minhum. Walaupun berbeza-beza cara, tetapi orang yang bertanding dalam pidato, dalam debat, dalam pertandingan syair, dalam pertandingan pantun, kalau dalam konteks orang Melayu lah, dalam pertandingan Arab, syair dan pidato, khutbah dan juga syair. Mereka boleh ada yang seri, ada yang setara. Yang dianggap kawan ni adalah lawan kawan ni. Mereka boleh bertanding. Walaupun mereka ada fitrah yang kecenderungan yang berbeza. Kawan ni lebih suka syair-syair tentang alam. Kawan ni suka syair-syair tentang wanita. Kawan ni suka. Tapi mereka boleh bertanding buat syair yang diketahui nilai ketinggian kepetahan dan kefasihan menyamatarai di antara dia dengan lawan dia. Dan Al-Quranul Karim didapati tidak ada siapa pun yang kepetahannya setara, yang seri dengan kepetahan Al-Quran. Hab idhan al-mad'uwina li mu'aradatil Quran fihimul akfa' wal anda' li nabiyil Quran fil fitrati was saliqatil arabiyyah aw man hum akmalu minhu fiha aw habhum jami'an dunahu fi tilkal manzilah. فأما الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثله وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثله وشيء من هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي. Dia kata, anggaplah, katalah orang yang diajak untuk menandingi Al-Quran. Pada mereka itu ada yang setaraf, yang setanding dengan Nabi Muhammad SAW pada fitrah dan kelancaran kepetahannya berbicara bahasa Arab. Atau yang lebih pandai daripada Nabi. Atau yang sama tara. Maka yang lebih pandai akan datang dengan kepetahannya, dengan kemahirannya, dengan ucapan yang lebih baik. Yang setara akan datang dengan ucapan yang setara. Adapun yang di bawah, walaupun mereka ni kurang, tapi ucapan mereka tidak kurang daripada yang lawannya. Min mislih, orang yang dapat tempat kedua, tempat ketiga, pertandingan pidato. Maknanya, dia dengan nombor 1, dan nombor 2, nombor 3 dengan nombor 2, 2 dengan 1. Walaupun mereka ni tak setanding 1, 2, tapi mereka adalah orang yang hampir sama dengan kepetahan nombor 1. Dan nombor 3, kepetahannya hampir sama dengan kepetahan nombor 2. Hanya kurang sedikit sahaja. Kan? Maknanya dia masih lagi dianggap andad dan aqran. Yang ni yang Allah Ta'ala cabar min mislih. Kan? Betul Tuhan cabar dalam Quran, orang datangkan yang setara min mislihi. Walaupun tak sama, tak sejajar, tapi nak hampir sama pun tak boleh, tak ada. Sebab itu dalam Quran yang Tuhan cabar ialah yang datang seumpama dengannya, setara, sebanding. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau tak mampu yang tu, buat main min mislihi. Tak apalah, yang bawah sedikit. Tapi boleh kata nisbah perbeza itu tidaklah jauh sangat. Pun tak dapat. Apatah lagi hak lebih daripada Quran. Tidak ada. Ya? Allah Ta'ala tak cabar untuk datang lebih baik daripada Quran. Tak ada. Tuhan tak cabar. Pasal apa? Tak perlu cabar untuk datang yang lebih baik daripada Quran, kalau yang sebanding maupun yang hampir sebanding pun tak mampu dibuat. Buat apa guna untuk dicabar orang datang ke ayat yang lebih baik daripada Quran? Tidak ada keperluan. Sebab itu dalam Quran datang mencabar mislih, seumpama, sebanding, seri dengan Quran, ataupun min mislihi, paling kurang tempat kedua, ketiga dengan Quran. Tapi tidak ada.
Tak ada siapa yang capai tempat kedua maupun ketiga maupun keempat. Semuanya corot di belakang. Mereka baru nak start daripada garisan mula Quran dah sampai di garis penamat. Dah tinggal mereka jauh. Kan? Sataqul, pecahan daripada itu. Dia kata, baik, bila kita dah jawab syubhat ni, mungkin kamu akan kata, wahai orang yang bawa syubhat, wa huwa bal akhtarul waqi'. Aku memilih realiti. Apa dia realiti? Wa huwa anna al-'arab 'ala ikhtilafi maratibihim fil bayan lam yartafi'u ila tabaqatil balaghatil muhammadiyah. Realitinya tidak ada orang Arab yang setanding kepetahannya dengan kepetahan dan balaghah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه. وإذا لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن حجة من عندكم على قدسية الأسلوب النبوي. Ini cabang daripada syubhat yang ke-5 ini. Dia bukan syubhat baru tapi cabang. Dia kata, realitinya Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih di kalangan semua orang Arab. Jadi sebab tu dah tak ada siapa boleh lawan dia. Bukan kerana Quran itu mukjizat, bukan kerana dah memang Muhammad yang paling terror dia kata. Fanujib أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح العرب وكان له في هذه الفضيلة البيانية المقام الأول بينهم غير مزاحم فذلك ما لا نماري بل لا نمتري فيه نحن ولا أحد ممن يعرف العربية. Itu betul. Kita tak ada isu. Memang Nabi Muhammad adalah afsahu man yantiqu bid-dad. Orang yang paling fasih yang bercakap dalam kalangan makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. غير أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينه وبينه. أكان مما يتفق مثله في مجال العادات بين بعض الناس وبعض في حلول القوة البشرية أم كان أمرا شاذا خارقا للعادة بالكلية. فأما إن كان كما نعهد شبيها بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ وبين الحسن والأحسن فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينه وبين المجيء بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه. Tetapi persoalannya ialah, yang kita nak persoalkan di sini ialah, apakah nilai perbezaan di antara mereka dengan Nabi SAW? Maksudnya mereka dengan Nabi betul tak setara, tak berdiri sama tinggi, tak duduk sama rendah. Tapi mereka punya beza tu beza terang mana? Ya? Adakah ia daripada segi adat pada kekuatan manusia, hudud quwwatil basyariyah, atau ianya sesuatu kekuatan bahasa Nabi itu sesuatu yang mencarikan adat yang memang di luar daripada adat keupayaan manusia. So ada dua persoalan. Yang mana satu, keupayaan Nabi dibanding dengan keupayaan orang lain di zaman dia. Adakah kefasihan Nabi ini, Nabi bercakap yang paling fasih secara keupayaan manusia? Nabi berupaya menguasai bahasa Arab lebih daripada sahabat-sahabat dan juga gagan-gagan baginda di zaman tersebut, ataupun Nabi memang diberi satu kekuatan luar biasa yang tak ada pada manusia lain, mukjizat. Kalau yang pertama, maksudnya Nabi dengan lawan dia dari segi balaghah ialah perbezaan di antara tempat nombor 1 dengan tempat nombor 2, nombor 2 dengan nombor 3, nombor 1 dengan nombor 3. Maksudnya tak jauh beza lah kan. Beza lah tu. Maka kalau macam itu, tidak dapat tidak. Walaupun mereka tak boleh nak cabar semua perkataan Nabi SAW,
mereka mesti boleh dapat juga. Pada sebahagian perkataan Nabi SAW, orang dapat nama 2. Kok mana pun, kadang-kadang dia boleh potong nama 1. Ya. Kalaupun tak selalu, tapi sekali-sekala dia boleh potong. Nama 3 boleh potong nama 2. Bahkan nama 3 kadang-kadang boleh potong nama 1. Dalam setengah-setengah tempat. Dia takkan nama 1 tu semua. Itu adalah adat. ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب ألا وإننا قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك وأغمضنا لهم فيما يجيئوننا به أن يكون كلا أو بعضا وكثيرا أو يسيرا ومماثلا أو قريبا من المماثل فكان عجزهم عن ذلك كله سواء. Dan kita cabar, bukan mesti kita pun nak kena buat sebiji semua macam Quran. Bukan dia pun nak kena susun 6,000 ayat macam Quran, bukan. Even satu ayat, sebahagian surah, satu surah. Surah yang paling pendek dalam Quran 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cabar pada satu ayat paling pendek. Kan? Ayat paling pendek dalam Quran. Satu perkataan saja. Kan? Satu perkataan. Dalam surah Ar-Rahman kan. Cuba cari. Kan? Jadi kita cabar, kita bukan kira hang boleh buat main banyak mana. Hang kata hang terror boleh lawan Al-Quran punya fasahah. Hang boleh buat satu ayat. Apa main satu ayat? Satu ayat tu apa? Satu perkataan. Apa main? Kan? Itu yang kita nak. Kan? Hang buat satu ayat yang hanya ada satu perkataan, tapi ayat tu mafhumah. Ayat. Boleh. Tak terfikir kita. Nak bahasa Melayu pun tak terfikir, ini buat bahasa Arab. Masalahnya, geng-geng yang fasih, yang hebat-hebat dalam bahasa, tak mampu. Bukan kita ni, kita memang jauh ke bawah. Tapi orang yang hebat-hebat, sastrawan Arab di zaman Nabi SAW, tak mampu. Kan? وأما إن قيل إن التفاوت بينه عليه السلام وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع صلتهم به جملة لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس فطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا كما تنتسب القدرة إلى العجز أو الإمكان إلى الاستحالة فلا شك أن القول بذلك هو أخو القول بأن الإنسان ما ليس بإنسان أو هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان la yakunu min amalil insan. Tapi kalau kamu kata Muhammad SAW, maksudnya Al-Quran yang dia bawa ni, dia bercakap dengan Quran ni, dia ada satu kebolehupayaan, satu fitrah yang tidak ada langsung pada orang lain. Dia seorang yang ada benda tu. Kebolehan yang hanya dia saja boleh buat. Maknanya kefasihan yang Muhammad ada dalam dia menyusun Quran. Kalau kamu dakwa Muhammad menyusun Quran dan kamu kata Muhammad dan dia ayat dia dengan Quran ni Muhammad, tapi dia punya bahasa kefasihan dia seorang yang ada dalam dunia, tak ada orang lain. Dan dia adalah satu kebolehupayaan yang ganjil, yang luar biasa. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa kalau kamu mengaku macam itu? Jelaslah bahawa Quran bukan kalam manusia. Selesai. Maknanya apa yang Muhammad bawa cakap dengan Quran ni bukan kalam dia lah, sebab di luar daripada kharij anil qudratil bashariyah. Sedangkan Muhammad bashar. Sebab itu Allah suruh Nabi kita habaq kat manusia. Qul innama ana basharum mithlukum. Tuhan suruh habaq.
Kata olehmu, wahai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya aku ni tidak lain, tidak bukan adalah manusia macam kamu sebiji. Maknanya aku tidak ada kekuatan dan keupayaan pada diri aku sendiri. Bila aku keluar daripada perut mak aku tu, aku ada something yang orang lain tak ada. Tak ada. Sama aja. Tetapi yang luar biasa yang hampa nampak pada aku ni, yang jadi macam-macam pelik-pelik yang aku boleh buat ni, yang ni apa dia? Yuha ilayya. Datang daripada Tuhan. Bukan aku. Bukan aku. Kamu tengok aku bercakap dengan satu bahasa yang tak ada siapa boleh lawan. Kepetahan, kefasihannya. Ni bukan aku buat ni. Ni Tuhan. Kan? Aku bercakap dengan hadis yang kamu kata hadis ni balaghahnya hebat dan sebagainya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua tu wahyu. Wahyu. Kan? Aku ada kekuatan, boleh belah bulan, boleh keluarkan ayat batangan. Semua ni apa? Mukjizat Tuhan buat. Adapun aku pada diri aku sendiri, innama ana basyarun mislukum. Mana kalau hampa suruh aku sendiri tanpa Tuhan izinkan, buat tak boleh. Sebab tu kalau wahyu tak turun, aku tak boleh buat macam Quran. Tak boleh cakap macam tu. Ha. Bila kata Quran, hadis pun. Kan? Sebab itu bila Nabi SAW bercakap daripada sudut pandangan ijtihad baginda sendiri, dia boleh salah. Tapi bila hadis itu datang daripada wahyu, Nabi tak salah. Nabi tengok sahabat duk bagi kahwin pokok kurma. Ha. Nabi bercakap dengan ijtihad dia sendiri. Nabi kata kalau kamu tak buat pun dia berbuah juga. Nak tengok kurma tak menjadi. Memang dah berbuah tapi tak elok, tak secantik macam sebelum-sebelum ni. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Urusan dunia ini yang mana aku tak dapat wahyu, hampa lebih tahu. Pasal aku bukan pakar dalam pertanian, bukan pakar dalam perubatan. Yang mana aku boleh bercakap hebat, betul, maklumat tu tepat, yang tu semua datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajak. Tapi bila Nabi buat dia punya decision sendiri, berdasarkan sudut pandang dia sendiri, sahabat boleh munaqasyah, boleh bincang. Dan ada sahabat yang datangkan pandangan yang lebih bernas dan lebih tepat daripada apa yang Nabi SAW sendiri utarakan. Pasal dia bashar. Dia basyarun mithlukum. Nah, maknanya apa sahaja kepelikan, keganjilan yang kamu nampak pada diri Muhammad SAW, yuha ilayya, diwahyukan. So, balik kepada akhirnya kita sampai pada natijah Quran memang bukan hasil usaha, bukan hasil kerja Muhammad SAW. Bahkan hadis Nabawi bukan hasil kerja Muhammad SAW. Maknanya diwahyukan kepada Nabi SAW. Subhanallah. Sebab itulah hadis. Ada hadis dhaif. Tidak. Apa dia hadis dhaif? Apa dia hadis dhaif? Hadis dhaif yang bukan kuat sangat ialah hadis yang 50-50%. Kita tak sure. Boleh jadi Nabi cakap, boleh jadi Nabi tak cakap. Sebab hadis yang datang dari segi wahyu apa dia? Makna. Dari segi wahyu, hadis, wahyu dia apa kita dah belajar awal kitab itu? Makna. Tapi Nabi SAW takbirkan dengan ucapan dia sendiri. Jadi bila kita dengar hadis sanadnya tidak kuat, kita tak boleh determine by the word itself. Kata Nabi cakap atau Nabi tak cakap.
Berbeza dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' pasal makna dia pun tak masuk akal. Dan Tuhan Azza wa Jalla dia tidak bercakap dengan benda yang tak logik. Mustahil Tuhan bercakap dengan sesuatu yang tak masuk akal, tak logik. Kan? Jadi Nabi takkan cakap benda yang tak logik. Dan hadis maudhu' yang antara ciri-ciri yang paling jelas hadis maudhu' ialah benda tu tak logik, tak rasional. Kan? Tapi hadis dhaif dia 50-50. Pasal apa 50-50? Pasal makna dia seragam, serasi dengan syarak. Tapi dan kita nak determine bahasa dia pun, bahasa Nabi dengan bahasa orang ada, kita kata kadar daripada, boleh walaupun Nabi lebih tinggi, tapi kita tak nak make sure. Berbeza dengan Quran. Kan? Quran kita dengar bunyi nada ayat dia pun kita tahu ni Quran, ni bukan Quran. Kan? Sebab itu yang berlaku di zaman Abbasiyah. Kan? Seorang lelaki Yahudi, dia tulis, dia ajak masuk Islam oleh khalifah. Dia bagi tempoh, dia kata tak apa, aku minta tempoh setahun. Dia balik, dia tulis kitab Taurat, kitab Injil dengan Quran. Dia ubah. Lepas setahun dia main, dia masuk Islam. Khalifah tanya, setahun nak buat apa? Dia kata, aku tulis kitab Taurat yang versi aku sendiri, aku tambah. Walaupun Taurat tu memang dah diubah kan, tapi dia tambah dia sendiri, buat versi dia sendiri. Aku jual kepada orang Yahudi. Siapa pun tak kata apa. Pakat ambil, beli, baca, tak ada komplain langsung. Setahun tunggu tak ada komplain. Nasrani sama juga. Aku tulis Bible versi aku sendiri. Siapa pun tak main komplain. Aku tulis Quran, aku ubah sikit saja. Tak dan orang keluar daripada pasar. Dia pun belik-belik, dia beritahu ni. Tak payah nanti ulama', tak payah nanti siapa. Orang awam yang main kedai beli. Dia pun main habak kata ni. Tak betul ni. Kan? Semata-mata bahasa Quran. Orang tahu ni tak betul ni. Bukan ayat Quran, bukan macam ni. Satu orang baca ayat Quran. Allah Ta'ala kata, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Satu orang baca ayat Quran, dia tersilap. Dia duduk ngulang, mengapai. Dia baca, Wallahu ghafurur rahim. Satu badui, dengar dia baca Quran. Dah. Badui dia kata, hang salah baca ni. Dia kata, hang tak mana, hang hafal Quran. Dia kata, aku tak hafal. Tapi ada salah hang baca ni tak kena. Pasal ayat tu mula-mula Tuhan kata pencuri lelaki dan perempuan, potonglah kedua tangan mereka sebagai hukuman. Takkan di hujung tiba-tiba Allah Ta'ala kata, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kalau dia ampun, dia kesian, dia tak suruh potong tangan. Barulah aku tu perasan. Wallahu azizun hakim. Dia pun baca balik. Badui tu kata, kalau azizun hakim, betul Kalau azizun hakim, sungguh lah dia kata. Baru kena dengan Tuhan suruh hukum. Dia aziz, gagah perkasa. Siapa pun tak boleh cabar hukum dia. Kalau kata potong, kena potong. Hakim, bijak sana. Mana kedudukan dia tu, habis bijak lah. Tak ada siapa boleh cabar. Tepat. Kan? Badui. Kan? Itu Quran. Nampak tak? Punya bahasa dia tu.
kesesuaian ayat tu yang kita kata balaghah tu. Kesesuaian ayat awal dengan hujung dia. Kan? Awal dengan hujung ayat. Kesesuaian dia. Subhanallah. Bukan saja Tuhan guna nama ni, nama tu di hujung ayat. Melainkan ada related dengan awal ayat. Dengan hukum yang disebut. Dengan cerita yang dinyatakan. Jadi, itu di antara bentuk fasahah balaghah Quran. Nabi SAW basyarun. Kan? Jadi sebab tu dia kata, kalau kamu kata apa yang Nabi Muhammad SAW cakap ni, itulah Quran, kamu kata dia buat sendiri ni, luar biasa. Tak ada siapa boleh buat macam dia. Kebolehupayaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ni adalah kebolehupayaan yang ganjil, yang di luar daripada kemampuan manusia, yang hanya ada pada dia seorang. So ucapan kamu ini samalah macam kamu kata dia adalah manusia tapi bukan manusia. Au huwa taslim bi anna ma yaji'u bihi hadzal insan la yakunu min amalil insan. Atau kamu samalah dengan makna kamu menyerah. Kamu kata bahawa apa yang Muhammad cakap ni bukan kerja manusia, bukan perkataan manusia. ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد. Sebab tabiat manusia nak segagal, nak sama. Sebab tu Tuhan suruh kata, innama ana basyarun mithlukum. Maksudnya Nabi diukur dari kemanusiaan dia. Kebolehupayaan yang ada pada Nabi SAW adalah kebolehupayaan yang ada pada manusia biasa juga. Kan? Subhanallah. Kita tengok Syekh Usamah Abdul Azim Hamzah yang baru meninggal 2 hari semalam. 2 hari lepas. Dia khatam Quran 2,400 kali. Khatam Quran 2,400 kali. Antara rekod lah. So, jadi kita dengar ulama' macam bebas khatam 100 kali, ada yang khatam 200 kali macam Syekh Syangqiti. Kan? Ini 2,400 kali. Dan kita tak tahu lah, mungkin Huzaifi apa semua mungkin pasal mereka dah masih hidup, mungkin mereka akan mengatasi rekod apa nama Usamah Abdul Azim. Ini yang kita tahu dalam solat. Pasal apa? Dia sentiasa khatam Quran dalam solat jahriyah, solat maghrib, isyak, subuh. Ini hak yang dia baca dalam solat. Pasal masjid dia masjid khas, yang sembahyang dekat masjid dia semua anak-anak murid dia, tak ada. Kan? Jadi semuanya masjid tu 7 tingkat, 6 tingkat anak-anak murid dia. Jadi bulan Ramadan dia mula khatam tu daripada maghrib. Kan? Maghrib tu dah baca. Ya. Tentulah ulama Quran dia ada cara bacaan hadar. Kan? Bacaan hadar kalau kita baca total Quran hanya mengambil masa 7-8 jam sahaja untuk satu Quran, the whole Quran dengan bacaan hadar. Kan? Bacaan laju. Kan? Macam kita kan baca tartil, baca, kebanyakan kita baca tahqiq pun. Kan? Tahqiq kan. Tahqiq tu macam budak-budak ngaji dah. Baca Quran kan. Surah Baqarah pun nak habis 3 hari. Kan? Kan? Memanglah. Tapi nak cerita kata ulama kan bacaan Quran tu dia ada peringkat kelajuan dia. Daripada tahqiq, tartil, tadwir pergi kepada hadar. Yang hadar yang paling laju. Hadar. Jadi, tapi kita nak kata walaupun hadar, tapi ada orang tak sampai macam itu. Dalam keadaan dia bukan, dia ulama', dia menulis kitab, dia tahqiq, dia bagi ceramah, dia mengajak, dia mengajak di universiti, mengajak di masjid dia. Jadi keberkatan masa yang ada pada dia ni, semua orang dapat 24 jam.
Betul tak? Semua kita ni, dia pun dah ada 24 jam, kita pun 24 jam. Tapi apa beza 24 jamnya kita? Itulah karamah wali. Kan? Aulia Allah. Jadi kita tahu bahawa apa yang berlaku kepada dia, ini adalah karamah daripada Allah Ta'ala. Kejadian luar biasa, khariq lil'adah. Diberi oleh Allah kerana ketaatan dia, kerana ittiba' dia dengan sunnah Nabi SAW. Okay. Kita sama juga dengan para anbiya, dan mukjizat para anbiya lebih hebat. Mukjizat para nabi lebih hebat. Ya. Dan Al-Quran, untuk baca Quran tak sama yang kita baca kitab-kitab lain. Kerana Al-Quran pernah kata walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran Tuhan dah mudahkan. Ada ekstra kemudahan untuk kita baca dan sebut Quran. Tak macam kita baca paper, tak macam kita baca buku biasa. Sukar. Nak sebut pun payah kadang-kadang. Kan? Bahasa Melayu pun, kalau kita baca syair-syair lama, payah kita nak sebut. Kan? Baca Surat Rabak pun lama tu. Kan? Jadi Al-Quran bahasa Tuhan. Kan? Dan Tuhan telah mudahkan untuk kita sebut. So Tuhan dah bagi satu ekstra kebolehupayaan kepada kita untuk sebut Quran. Tak sama macam kita sebut perkataan lain. Itu Al-Quran dia boleh baca hadar, laju. Kan? Dalam keadaan hadar itu tak tumpah satu pun hukum hakam tajwidnya, tak lari maknanya. Perkataan lain kalau kita baca laju, dia payah nak sebut. Tapi Quran tak. Pasal apa Quran tak? Pasal walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kan? Tuhan dah mudahkan. Tinggal kita nak buat tak buat. Tuhan dah bagilah keupayaan. Dan siapa yang buat banyak kali, Tuhan akan tambah lagi kemudahan tu. Taufiq, i'anah. Mudah lagi, mudah lagi, mudah lagi. Kan? Berterusan. Itu yang kita kata taufiq. Hidayah tu taufiq itu, itulah Tuhan bagi pertolongan. Tuhan mudahkan lagi. Sebab tu ibadat ni, makin kita buat makin senang. Tak? Makin kita mulazamah dengan satu ibadat, semakin ringan kita buat. Memang mula-mula tu rasa berat. Berat bukan sebab ibadat tu saya berat, sebab banyak belenggu-belenggu syaitan dan ketang kacau. Tapi kalau kita berjaya halang the obstacles, kita akan terus dan Tuhan akan mudahkan. Apa ibadat pun, paling dahsyat sekali ibadat menuntut ilmu. Untuk ilmu. Tidak. Untuk ilmu ni yang paling berat. Sebab tu kalau siapa yang tak istiqamah dengan kelas-kelas yang awal, memang kelas-kelas yang hujung dia ruyup lah. Tapi kalau dia boleh istiqamah dengan kelas-kelas yang awal, dia akan lebih, semakin hari dia rasa semakin mudah. Lama-lama tak tengok dah khatam dah kitab, dah habis dah ngaji. Allahu Akbar. Tak terasa pun. Kan? Itulah ibadat ni macam mana pun. Balik pada cerita kita ni. Jadi kalau kamu kata kebolehupayaan, kepetahan yang ada pada Muhammad SAW ialah luar biasa, itulah dia kita kata mukjizat tu. Betul lah, baliklah kepada so tegaklah hujah kita atas dia. Nak? Illam yakun zalika fi asrin fa fi usurin mutatawilah wa illam yakun fi kulli fununil kalam fa fi ba'd fununih. Maknanya hebat macam mana pun orang tu, kalau tidak di zaman dia, akan datang zaman lepas dia orang yang boleh setani dengan dia. Kalau tidak semua dalam cara dia cakap, mesti sebahagian cara dia cakap. Kan? Kalau kita kata tengoklah ni seniman, orang artis kan. P.Ramlee dia katakan pada zaman dia is a top. Dari segi suara dia, menyanyi dia, apa semua. Tapi datang belakang-belakang ada orang boleh tiru suara dia. Dah ada yang setanding dengan dia, yang buat filem tu dah setanding dengan dia.
Tu kalau kita pasal bab-bab yang macam tu lah. Nak bagi faham orang kita ni bila sebut sastra dia faham kot tu. Kan? Kalau kita kata Za'ba, Abdullah Munshi. Zaman sekarang dah ada orang yang dah start dengan Za'ba. Bahkan mungkin lebih daripada Za'ba. Kan? Macam manusia dari segi tabiat dia sama. Tapi Nabi SAW balaghah dia, Al-Quran pun orang tak boleh lawan, hadis pun tak boleh lawan. Apa makna? Pasal formula dia, jawapan dia ada pada yuha ilayya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab dia wahyu tu lah. So tak lawan. Pasal bukan daripada tabiat basyariah dia. Tu nak bagi tahu. Bukan dari segi tabiat manusia Muhammad boleh cakap macam dia cakap itu. Itu adalah wahyu daripada Allah, dia hanya mengulang apa yang Tuhan sebut. Jadi perkataan itu perkataan Tuhan Azza wa Jalla. Itu tak boleh cabar, tak boleh lawan. Sebab Tuhan melintasi masa dan zaman. Tuhan tidak terikat dengan masa. Tuhan tidak terbatas dengan alam. Tuhan di luar alam, di atas alam. Dia yang melingkungi segala-galanya. Jadi kekuasaannya, keupayaannya, kehebatannya merentasi zaman dan tempat. Subhanallah. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Jadi itulah apa yang dapat kita bincangkan pada petang dan ke tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada waktu ini mendapat keberkatan dan diberikan kefahaman dan menambahkan lagi kita punya keyakinan kita kepada Al-Quran Al-Karim, dan berbaki lagi perbincangan dalam syubhat ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala. Betul yang kita habis pukul 12 kan? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.